Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid Namun Mustari. Pertama-tamanya saya nak ucapkan salam Aidilfitri. Kita dalam tempoh hari yang kelima kita menyambut Aidilfitri. Dan seperti biasa, murid-murid terpaksalah belajar dalam tempoh PKP ini dalam bentuk PDPR, yang mana terpaksa belajar di rumah. Apapun ianya tidak menghalang ataupun menyekat ruang kita untuk menuntut ilmu dekat situ. So jadi saya mengalu-alukan murid-murid menonton saya punya video ni, dan ianya boleh diulang-ulang. Maknanya kalau ada yang masih lagi tidak faham atau tidak jelas, boleh tengok semula lah, tonton semula yang ini. Jadi apa yang saya nak kongsi dekat sini, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tajuk daya, yang mana telah pun saya sentuh, telah pun kita bincangkan di dalam kelas sebelum cuti hari raya sebelum ni. So jadi hari ini adalah lebih kepada refreshment, maknanya ulang balik apa yang telah kita pelajari, dan selepas mengikuti sesi pembelajaran cikgu pada pagi ini akan ada latihan yang cikgu sertakan dalam grup Telegram Science Namun Mustari, yang mana murid-murid tidak perlulah untuk menyalin soalan, hanya menulis jawapan di buku tulis yang saya rasa ada pada murid-murid. Tapi tak semestinya perlu di screenshot hantar jawapan. InsyaAllah pada hari Khamis, masa ada kelas yang lagi satu, waktu tutorial, kita akan bincangkan lah. Tapi saya harap murid-murid cuba semampu mungkin. Dan saya buka ruang jugalah, buka ruang dah hari ini, maknanya tak semestinya daripada pukul 10.30 hingga 11.30. Mana sebelah petang ke apa ke, kalau ada apa-apa yang ingin bertanya, boleh telegram dalam grup Sains Namun Mustari. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya teruskanlah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk daya. Jadi yang berkaitan dengan tajuk daya yang akan saya sentuh berkaitan dengan dia punya definisi ataupun maksud. Begitu juga dengan apakah kesan daya, lepas tu apakah dia punya contoh-contoh daya dekat sini. Lepas tu akan ada juga tajuk kecil, iaitu tajuk daya geseran, kesan daya geseran, cara untuk mengurangkan dan meningkatkan daya geseran. Seterusnya adalah kelebihan dan keburukan daya geseran. Jadi harap murid-murid ikuti supaya ikuti sesi pembelajaran ni supaya lebih jelas lah, dan kalau tak faham nanti boleh telegram cikgu. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan daya di sini? Apakah itu daya? Daya adalah satu tolakan atau tarikan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Yang mana kalau kita perhatikan, tolakan adalah tindakan menjauhkan objek. Maknanya satu objek tu, kalau kita tolak, maknanya dia akan jauh daripada kita. Itu tolakan lagi. Seperti contoh, kita menolak kereta, kita menutup pintu dengan cara menolak, ataupun kita menekan suis dan sebagainya. So, jadi contoh di sini, manakala tarikan pula adalah tindakan mendekatkan objek kepada kita. Contoh bila kita tarik ke arah kita, mana ia akan jadi lebih dekat situ. So, jadi contoh dekat sini kalau kita perhatikan, contohnya bermain layang-layang. Layang-layang memang tinggi ke atas, tapi bila kita tarik sebenarnya lebih dekat ke arah kita. Cuma kadang murid kata layang tu tinggi cikgu, betul memang tinggi, tapi benang tu bila kita tarik dia ke arah kita. Menarik joran, joran. Ada orang kata tarik joran, yang ini joran kalau kita tarik dia punya batang joran tu sendiri. Tetapi joran yang betulnya kita memutar, dia punya, saya pun nak sebut, kita tak kerti, cikgu bukannya suka memancing. Ni joran-joran yang lama, joran yang pakai buluh dulu tu, yang gantung dengan tali tangsi,
dengan mata kail sama umpannya dekat situ. Bila dapat ikan, dia tarik batang joran tu. Dia tarik batang joran tu ke arah dia. Jadi maknanya bila kita tarik ke arah kita. Permainan gelongso dan juga berkayak. Berkayak mana kita tarik dekat situ. Jadi manakala menolak, banyak cara juga. Selain daripada kita lakukan aktiviti yang melibatkan kaedah tolak dekat situ, ada juga maknanya yang melibatkan daya tolakan yang kita tak perlu tolak. Contohnya kita menekan. Kita menekan, yang itu kita menolak. Kita menutup sesuatu, kita menolak juga yang itu. Berbalik tentang tarikan tadi itu, contohnya kalau kita tak nak ada perkataan tarikan, kita lakukan aktiviti mencabut. Mencabut juga adalah melibatkan daya tarikan. Satu lagi ada juga aktiviti yang melibatkan dua perkara kita lakukan, iaitu tolakan dan juga tarikan. Apakah yang kita lakukan antara tolakan dan tarikan? Contohnya, aktiviti yang melibatkan tolakan tadi seperti kita memulas kain. Bila kita dah basuh kain tu, ini bukan cerita pakai mesin basuh. Kita cerita kalau kita basuh kain, kita bilas. Jadi masa kita nak perah tu, kita pulas. Kita pulas kain tu. Bila kita pulas kain tu, mana satu tangan kita tarik, satu tangan kita tolak. Yang itu melakukan dua aktiviti, iaitu tolakan dan tarikan. Seterusnya kalau kita melakukan aktiviti memberus gigi contohnya, dari atas tolak bawah, atas bawah, atas bawah, ataupun memberus kain, ataupun kita iron baju, menggosok baju, kita tolak, kita tarik, kita tolak, kita tarik. Jadi itu kita lakukan dua perkara, ataupun kaedah menggergaji kayu. Kita tolak, kita tarik, kita tolak, kita tarik. Itu kita lakukan tolakan dan tarikan. Okey. Jadi ciri-ciri daya ni, kalau kita perhatikan dekat skrin yang ada ni, daya tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasa. Mana kita tak boleh tengok daya tu. Macam juga angin. Angin kita boleh rasa. Sekarang ni cikgu bawa kipas dekat manual sains, cikgu boleh rasa ada angin kat situ. Tapi cikgu nampak tak angin? Angin cikgu tak nampak. Jadi begitu juga dengan daya. Daya kita boleh rasa. Maknanya kalau orang tolak kita boleh rasa orang tolak. Memanglah kita boleh nampak orang tu tolak seseorang, tetapi maksudnya katalah tolakkan, maknanya kita kan boleh rasa lah. Kita kan boleh bila kawan kita tarik tangan kita rasa suatu benda yang menarik kita dekat situ. Kesan daya boleh dilihat. Kesan daya boleh dilihat. Contohnya macam cikgu ada sebiji bola. Jadi bola ni jadi cikgu dipanggil cikgu picit. Cikgu picit bola ni, jadi kita nampak. Jadi maknanya kesan daya. Jadi bola tu berbentuk spiral. Bila cikgu kenakan daya, dia akan jadi bentuknya bukan lagi spiral, dia jadi penyek kat situ. Jadi bentuknya kita boleh lihat kesan daya yang cikgu kenakan dekat situ. Ini juga cikgu dah terangkan lah dalam kelas itu. Ini lebih kepada refresh saja apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Okey, apa lagi? Okey, next. Okey, ini tadi cikgu dah terangkan apakah itu daya. Cikgu ulang balik sikit kat sini. Kalau kita perhatikan, tolakan dan tarikan. Tolakan dan tarikan menjauhkan objek. Ini maknanya dia ni orang ni jauh. Dia jauh daripada objek. Maknanya tarikan pula tindakan menarik objek ke arah kita atau ke arah tuju gerakan kita. Mana kita tarik. Ni dia tarik, jadi mana meletakkan kotak ni, bongkah ni ke arah dia. Contoh tadi dah dinyatakanlah tadi. Antara contoh daya tarikan tadi tu menarik joran, permainan gelongso, berkayak, menarik layang-layang. Tidak boleh lihat, tidak boleh dirasa, tetapi kesannya dapat dilihat. Kesan daya dapat dilihat. Okey, next. Ini kesan daya. Kesan daya itu telah kita pelajari dalam kelas itu ada 5, iaitu objek pegun bergerak, memberhentikan objek yang bergerak, mengubah kelajuan pergerakan objek, ubah arah gerakan objek, ubah bentuk dan saiz objek. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama adalah yang pegun. Yang pegun itu okey, cikgu ada satu bola. Satu bola. Bola ni dia dalam keadaan pegun, mana tidak bergerak di tangan cikgu dekat situ. Bila cikgu lambung, mana cikgu kenakan daya tolakan. Cikgu kenakan daya tolakan. Nanti kejap benda ni kacau.
Cikgu kenakan daya tolakkan, cikgu lambung dekat situ, ataupun cikgu tendang, ataupun cikgu lempar. Cikgu kenakan daya tolakkan. Jadi maknanya daripada dia tidak bergerak, dia akan jadi bergerak, sama ada dia melayang ke, ataupun dia bergolek dan sebagainya. Maknanya berlaku pergerakan objek yang pegun, iaitu tidak bergerak, statik, dia menjadi pergerakan dekat situ. Seterusnya memberhentikan objek yang bergerak. Macam ni lah, ni gambar goalkeeper kan. Penjaga gol. Bila orang tu tendang bola, penjaga gol pun tangkap. Tu kalau dia cekap menangkap bola lah. Maknanya apabila bola tu ditangkap, bola yang bergerak laju itu telah ditangkap dan bola tu berhenti bergerak. Okay, apa lagi yang kita boleh lakukan selain daripada memberikan objek bergerak? Contohnya macam kita mengayuh basikal. Kita mengayuh basikal, kita turun bukit. Jadi dalam keadaan yang laju dekat situ, kita pun tarik brake. Jadi kita tarik hand brake. Bila kita tarik hand brake, nanti yang dekat pedal brake tu, dia akan menekan rim tayar tu dan tayar itu akan berhenti. Sama juga kalau kita memandu kenderaan seperti kereta. Bila kita memandu kereta, bila dalam keadaan laju, jadi cikgu pun akan tekan pedal brake. Bila cikgu tekan pedal brake dekat situ, maknanya roda tayar akan berhenti. Maknanya daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Okey. Seterusnya mengubah kelajuan pergerakan objek. Maknanya objek itu bergerak perlahan. Objek itu bergerak perlahan. Kita kenakan daya daripada arah yang sama. Kita gunakan daya daripada arah yang sama. Dia bergerak ke depan sini, kita tolak daripada belakang. Dia bergerak perlahan. Kita tolak dengan satu daya yang kuat sedikit dan dia akan bertambah kelajuan dia. Maknanya dia mengubah kelajuan daripada perlahan menjadi lebih laju. Jadi itu boleh? Boleh? Okey, ubah arah pergerakan objek. Ubah arah pergerakan objek. Dalam gambar ni iaitu bermain pingpong. Bermain pingpong. Daya dari tepi mengubah arah gerakan. Macam kita main badminton atau main pingpong. Jadi bila rakan kita memukul bola daripada arah sana ke arah kita. Daripada sana ke arah cikgu dan cikgu membalas pukulan, jadi mana arah gerakan tu daripada sana ke sini, dia akan jadi sini ke sana. Jadi telah berubah arah pergerakan bola tersebut dekat situ. So seterusnya mengubah bentuk dan saiz objek. Mengubah bentuk dan saiz objek. Okey. Di sini cikgu ada dua. Satu cikgu ada bola getah dan satu lagi cikgu ada bola pingpong. Kita tengok perbezaan dia. Apabila cikgu picit bola getah ni, dia daripada bentuk sfera, dia menjadi tidak ada bentuk yang sekata. Bentuk dia nak kata macam apa macam donat, bukan donat, dia penyek kat situ Tetapi bila cikgu lepaskan, dia kembali kepada bentuk sfera. Tetapi kalau yang ini bola pingpong, bola pingpong cikgu kenakan daya. Okey, ni bola ni kat keras, cikgu akan tekan dekat meja sekejap Okey, murid boleh perhatikan ke? Boleh perhatikan. Tadi berbentuk sfera, tapi kali ini tidak lagi sfera. So, jadi kenapa jadi macam ni? Kenapa bola getah ni bila cikgu tekan, dia kembali kepada bentuk asal, tetapi yang bola pingpong bila cikgu tekan, dia tak kembali kepada bentuk asal. Mudah saja. Perkara ini berlaku disebabkan oleh sifat bola tersebut. Yang ini getah. Sesuatu yang diperbuat daripada getah, sifat dia adalah kenyal. Maknanya sesuatu yang bersifat daripada getah, dia adalah kenyal. Mana bila kita dikenakan daya, dia berubah. Dan bila kita lepaskan daya tu, dia kembali kepada bentuk asal. Manakala bola pingpong ni dia tidak kenyal, walaupun dia plastik. Bila kita tekan, dia berubah dan dia tidak kembali kepada bentuk asal. Selain daripada tu, seperti spring buaya adik-adik kita, kalau mungkin dekat rumah tu ada buayan. Jadi bila ada baby ataupun bayi dalam buayan dekat situ, jadi dia punya spring tu meregap. Dan apabila kita keluarkan bayi ataupun baby tu daripada buayan, maknanya spring tu akan kembali kepada bentuk asal. Tetapi dia ada hard limit dia lah. Dia ada hard limit dia ada hak tertentu. Maknanya kalau kita kenakan daya yang terlalu lebih, maknanya dia takkan kembali juga kepada bentuk asal. Kita kenakan daya yang secukupnya, dia akan kembali kepada bentuk asal. Tapi kalau kita beri daya lebih, dia takkan kembali. Ada dua satu spring, satu getah. Biasanya getah lah. Yang ini kita sebut sebagai kenyal ataupun elastik. Bukan lastik, elastik. Okey. Jelas Okey, next. Jadi ada 5 saya ulang sekali lagi. Menggerakkan objek pegun bergerak,
Objek pengurun boleh bergerak, kita kenakan daya memberhentikan objek yang bergerak, mengubah kelajuan pergerakan objek, mengubah arah pergerakan objek, dan mengubah bentuk dan saiz objek. Okey. Okey, ini mungkin merah sikit, silau sikit Jadi apakah kesan daya? Objek penggun bergerak apabila dikenakan daya tolakkan. Memberhentikan pergerakan objek bila dikenakan daya pada arah yang bertentangan. Mana macam tadi kan? Orang bola tadi tu, dia arah kita pun tahan. Kita tangkap, ni kita tangkap. Bila kita tangkap, kita menahan. Bila kita menahan, maknanya kita kenakan daya lah, kita tahan kat situ. Jadi bola tu berhenti bergerak. Okey. Ubah kelajuan pergerakan objek. Daya bertentangan akan memperlahankan objek. Kalau bertentangan, perlahankan objek lah. Tapi kalau daya pada arah yang sama, macam tadi, bola bila dia bergerak arah yang sama, dia akan bergerak perlahan. Bila kita bola perlahan itu jalan, kita tendang, dia akan jadi lagi laju. Mana daripada perlahan jadi laju. Ubah kelajuan objek. Okey. Ubah arah pergerakan objek bila daya pada tepi. Macam tadi lah. Orang tendang dekat kita passing dekat kawan. Daripada arah sana kemari, sini kita tolak, dia pergi ke sana. Jadi arah pergerakan berubah. Mana datang daripada tepi kat situ. Ubah bentuk dan saiz objek seperti picit, belon, buat kuih, kari pop dan sebagainya. Mungkin murid-murid ada pengalaman lah. Macam tempoh PKP ni mungkin boleh bantu mak. Tak ada kerja petang-petang boleh buat donat dan sebagainya. Jadi kita uli tepung tu, kita nak ikut bentuk apa yang kita nak. Daripada kita gentil jadi macam sosis, gentil jadi donat. Jadi mana kita ikut suka kita bentuk apa yang kita nak ubah. Tapi bentuk yang sesuai lah. Kalau bukan bentuk donat nanti kan kita tak panggil donat pula kan itu. Okey, boleh nampak? Cikgu agak boleh nampak. Kalau tak nampak cikgu baca tolong remak. Okey, yang ini tajuk kecil yang cikgu cakap tadi berkaitan dengan daya geser. Okey, cuba dengar dengan jelas So jadi daya geseran daya geseran ni mesti berlaku kalau ada dua permukaan yang bersentuhan dua permukaan yang bersentuhan iaitu daya yang terhasil daya geseran ni kalau ikut dari segi definisi dia ataupun maksud itu daya yang menentang arah pergerakan objek cikgu ulang, daya yang menentang arah pergerakan objek. Syaratnya apa? Syaratnya kena ada dua permukaan yang bersentuhan. Contoh macam roda kereta, roda motor, roda basikal, permukaan tayar dengan jalan raya. Jadi dia bersentuhan dekat situ. Menggerakkan duit siling di atas meja. Menggerakkan duit di atas meja bila pegang gelas. Okey, bila pegang gelas. Sekejap Okey, dekat mana geseran? Okey, geserannya antara permukaan gelas ni dengan tangan cikgu. Jangan jari cikgu. Bila ada geseran, cikgu boleh pegang gelas. Bayangkan kalau tak ada geseran, dia jatuh. Jadi maksud kena ada geseran di antara permukaan tangan kita atau jari cikgu dengan gelas. Tiba gelas plastik. Kalau gelas kaca dia pecah ni. Okay, next. So jadi, ini juga ada gambar tadi, daya yang menentang arah pergerakan objek. Itu maksud dia tadi, daya geseran. Okay. Apa lagi? Okay. Permukaan lebih halus, lebih sedikit geseran. Permukaan yang lebih kasar, lebih banyak geseran. Okey, cuba satu benda kat sini. Okey, spat basuh kain. Spat basuh kain. Spat basuh pinggan. Secara umumnya, dua-duanya taklah berapa licin pun. Taklah berapa kasar sangat. Cuba kalau kita perhatikan, yang sini yang permukaan yang nipis ni, kuning ni, bawah kuning ataupun kuning. Yang lebih tebal ni nampak lebih halus. Jadi ini kalau kita nak gonyok pinggan, kotoran tu dia akan tanggal lah. Tapi kalau kita nak sental benda yang hangus mungkin dalam kuali kita nak gonyok kan, kita pakai yang bahagian kasar. Karena kalau bahagian halus kita gonyok ataupun kita gosok kat situ, dia mungkin boleh tanggal, mungkin makan masa sikit lah. Tapi kalau bahagian yang kasar jadi dia lebih kuat. Tak lagi elok kita pakai buah dawai, tapi jahanam pula nanti periuk kuali mak kita jahanam. So jadi maknanya yang lebih halus geseran ada tetapi sedikit. Tapi yang lebih kasar geserannya lebih. Boleh jelas kemudian?
Okey, mudah buka penutup botol dengan tangan kering, geseran tinggi. Sukar buka dengan tangan yang basah. Ni samalah kan. Kadang-kadang bila kita nak buka botol, kita pun tak ada contoh dekat sini. Dia ada sekejap. Okey, ni botol mineral. Kalau tangan kita licin, kita nak buka susah. Tapi kalau tangan kita kan tak licin, tak basah, jadi cukup mudah nak buka penutup botol. Jadi macam mana cara nak mudah buka? Kita kena keringkan kita punya tangan kita ataupun jari kita dekat situ. Okey. Next, mudah tarik objek di permukaan halus. Permukaan halus bukan licin juga, lebih kurang tadi. Jadi permukaan berlainan punya daya geseran yang berlainan. Maksud permukaan berlainan, daya geseran berlainan. Maksudnya dekat sini tadi dia terangkan tadi lah, mana yang kasar daya geseran tinggi, yang licin daya geserannya lebih rendah. Kalau kita perbandingkan berbagai jenis permukaan, contohnya yang kasar tu macam jalan raya, kalau dari segi setengah benda tu kertas pasir, yang itu kasar, ataupun jalan berarti jalan yang berpasir itu kasar. Tapi kalau lantai simen licin, kalau permukaan cermin licin dekat situ. Ada juga cermin yang kasar lah. Kalau kita tengok cermin tingkap kita, mungkin yang sebelah luar tu kasar, sebelah dalam tu licin. Tapi secara umumnya kebanyakan permukaan cermin dia lebih licin. Kalau yang permukaan kasar tadi tu macam atas pasir atau rumput. Jadi sebab tu kalau kita tengok macam orang bermain ski ataupun yang main blade, roller blade tu kat ais tu, jadi dia licin. Jadi mana dia cuba dia main dekat jalan raya, dia sukar dekat situ. Sebab permukaannya lebih kasar. Okey. Next, menyebabkan objek bergerak semakin perlahan dan kemudian berhenti. Ini kalau permukaan kasar lah. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan kesan daya geseran. Kesan daya geseran. Jadi kita dah bincang tadi kan. Tadi juga sebut antara perkara kita sentuh adalah berkaitan dengan yang ini, kesan daya geseran. Okey, apa tadi tu? Menyebabkan objek yang bergerak semakin perlahan, lama-lama dia berhenti. Macam kita tenang bola lah. Kita tenang bola dekat padang rumput, mula-mula dia gerak. Dia gerak, lama-lama dia berhenti. Kita boleh mula-mula boleh buat uji kaji kat rumah. Kalau ada rumput, cuba tendang bola atas simen dengan tendang bola atas rumput. Tapi jangan tendang pokok lah, tendang semampunya. Tendang, ataupun kita gulingkan. Kita ambil bola, kita gulingkan di atas permukaan simen, kita tengok jauh tak dia pergi. Mana kalau jauh dia pergi, mana permukaan yang licin tu dia boleh berhenti lebih jauh. Berbanding permukaan yang kasar, kita golekkan juga dia bergerak, tetapi dia berhenti lebih dekat. Mana yang lebih kasar, jarak pergerakan dia dekat. Yang lebih licin, jarak pergerakannya lebih jauh dekat situ. Okey, apa lagi? Objek yang lebih berat, lebih banyak geseran. Objek lebih berat, lebih banyak geseran. Sebab tu kalau macam kat rumah, kalau kadang-kadang kita nak pindahkan perabot, perabot yang ringan seperti kursi itu mudahlah. Cuma kalau boleh kursi itu janganlah kita sengit, benda yang itu kita angkat. Kadang-kadang menghasilkan bunyi yang menyakitkan telinga kita kat situ. Tapi kalau almari itu macam mana cara kita nak mudah gerakkan dia? Biasa kalau almari itu kalau ada buku-buku kita keluarkan dulu buku tu supaya lebih ringan, boleh mudah kita angkat. Dan kalau kita tak nak angkat pun, kita tolak pun lebih ringan berbanding dalam almari itu penuh dengan buku-buku, barang-barang, majalah dan sebagainya, ataupun alat-alatan dan lain dalam itu berat. Jadi yang lebih berat, geseran lebih tinggi. Tapi yang lebih ringan, geserannya lebih rendah. Jadi objek berat sukar bergerak. Okey, apa lagi kesan geseran? Okey. Getah pemadam semakin kecil. Getah pemadam pernah ada eraser, kita gonyong lepas segi bentuknya bentuk segi empat. Mula-mula tu kita gonyong, lepas tu dia jadi bulat dekat situ. Lama-lama nipis, lepas tu koyak dekat situ. So jadi getah pemadam semakin nipis. Tapak kasut semakin haus. Cikgu nak tunjuk kasut, mana kasut? Okey. Kan dia ada bunga tapak kasut tu. Yang bagian tumit tu kan kadang bila kita jalan kita sengit dari tu, jadi dia jadi botak. Bukan botak lah, dia jadi licin dekat situ sebab dia haus. Namanya haus, bukan haus minum air. Haus sebab haus Islam mana dia nipis, dia jadi ni
Nipis kat situ sama juga dengan roda kenderaan, roda basikal, roda kereta, roda motor. Walaupun dia bukan seret, dia berguling, tapi dia bersentuhan, bila dia bergerak lama-lama, jadi roda bunga pada roda tayar tu, roda tu, lama-lama dia akan hilang bunganya, dia akan jadi haus dekat situ. Dan masa tu mendatangkan bahaya lah, terutama kalau berlakunya hari hujan dan sebagainya. Jadi seeloknya memang perlu ditukar. Kalau tak bertukar mungkin akan menyebabkan kemalangan di jalan raya. Ataupun kadang bagi setengah orang, kadang kita tengok dia punya roda tayar tu sampai dah keluar duri-duri. Itu pun bahaya. Boleh menyebabkan roda meletup dan membahayakan keselamatan kita. So jadi bagi murid-murid mungkin kadang-kadang kita perhatikan jugalah pasal keselamatan kita, pasal keluarga perlu kita utamakan. Jadi kalau tengok tayar tu botak, tukarlah roda yang itu. So jadi apalagi mengakibatkan haus dan koyak. Itu tadilah, kalau macam kasut tadi tu lama-lama diimpin perlu koyak. Elak kita daripada tergelincir. Mana kalau kasut kita licin, kita berlari dekat koridor, hari pula hujan, lantai licin, kita mudah jatuh, tertonggeng kat situ. Pun bahaya juga. So jadi maknanya kalau kasut yang dah haus dekat situ, dah boleh lubang, dah bocor dekat situ. So jadi kalau ada duit lebih mungkin tak dapat nak beraya kan. Tapi mungkin adalah sikit mak bagi duit, ayah bagi duit ke bekas menai raya ni, mungkin nak tu ada kirim ke pakcik, ada pakcik yang bank in share online ke. Kalau ada kasut baru, belilah kasut yang baru. Tapi itulah, kita pun lambat lagi nak naik sekolah. Jadi maknanya kalau tak perlu nak beli sekarang, simpanlah duit tu tapi janganlah beli mengecun apa semua tu. Yang itu sikit pembelajaran, sikit-sikit bolehlah main bunga api, sikit-sikit nak bagi ada suasana raya dekat situ tapi semampu mungkin kita berkhidmat dan kita gunakan duit kita tu untuk tujuan kebaikan. Okey, itu kesan daya. Next. Okey, geseran. Cikgu baca, kalau tak nampak cikgu baca Geseran berlaku bila dua permukaan bersentuhan seperti tayar dengan jalan raya. Menggerakkan duit siling atas meja bila memegang kelas. Ini tadi aktiviti cikgu dah tunjukkan tadi. Daya yang menentang arah pergerakan. Itu maksud daya geseran tadi, daya yang menentang arah pergerakan. Permukaan yang berlainan mempunyai daya geseran berlainan. Permukaan yang lebih halus, lebih sedikit geseran. Permukaan lebih kasar, lebih besar geseran. Lebih halusnya ataupun kita kata lebih licin. So jadi kebaikan selain daripada geseran, kebaikannya memudahkan membuka tutup botol dengan tangan yang kering, geseran tinggi. Dengan tangan yang basah, susah untuk membuka penutup botol, geserannya rendah. Jadi bila geseran rendah, kita susah nak buka botol. Mudah menarik objek atas permukaan yang halus atau permukaan yang licin. Lebih kita mudah tarik permukaan. Ataupun kalau nak tarik satu objek lebih mudah untuk kurangkan geseran, kita gunakan troli je lah. Ataupun kena ada roda kat bawah tu, jadi dia lebih mudah dapat mengurangkan geseran. Jangan kita taruh minyak atas lantai pula. Taruh kenapa nak bagi licin, taruh minyak atas lantai, kita pun tarik kotak tu. Yang itu tak sesuai. Memang ada licin, kurangkan geseran, tapi tak sesuai. Kat mana nak gunakan minyak tu? Macam dekat tingkap kan. Dekat tingkap kadang-kadang tingkap kita ketat, dia buat dia berkarat. Bila berkarat, geseran dia tinggi. Jadi macam mana nak kurangkan, kita taruh grease ataupun kita taruh minyak lah, bagi dia mudah untuk bergerak. Dan antara lain dalam geseran juga, kalau kita perhatikan dalam enjin kereta, dalam enjin kereta, motor, lori dan sebagainya, macam mana cara kita nak kurangkan geseran? Caranya adalah dengan meletakkan minyak silinder. Jadi dalam enjin kereta, dalam silinder tu ada piston. Piston tu dia bergerak bila kita hidupkan enjin. Jadi mana pergerakan piston. Jadi kalaulah tak ada minyak silinder dekat situ, pergeseran di antara besi dan besi akan menghasilkan haba. Dan haba itu akan menyebabkan enjin kita akan terbakar kat situ, ataupun akan merosakkan enjin kenderaan kita lah. So jadi nanti kita kena keluarkan kos yang tinggi lah untuk membaik pulih. Jadi sebab tu ada minyak enjin. Dan sama juga tadi berkaitan dengan roda. Mana bagi enjin kenderaan, kita kena pastikan kita kena servis mungkin 3 bulan sekali. Periksa lah, ada mungkin ayah-ayah tahulah, mungkin ayah tahu, mungkin boleh cek minyak hitam ada lagi atau tidak. Kalau ada kurang minyak, mungkin
ada berlaku bocor dan sebagainya. Jadi perlu dibaik pulih dekat situ. Kalau minyak kurang kita tambah kat situ. Jadi supaya enjin kita selamat dan dapat mengurangkan haba dekat situ. Apa lagi kebaikan geseran kita ada? Contohnya macam kita nak pakai mancis, mancis bukan lighter, mancis. Jadi bila kita gesek dia panas kan. Bila panas maknanya belerang pada batang mancis tu akan menghasilkan percikan api dekat situ. Itu antara kebaikan. Yang keburukan tadi itulah melicinkan permukaan. Melicinkan permukaan tadi itu dia menyebabkan dia haus, dia jadi koyak. Yang itu antara keburukan yang kita boleh nyatakan lah. Okey, ini tadi kita dah sentuh tadi, kita ulang balik sekali lagi. Objek bergerak semakin perlahan, kemudian berhenti. Kesan dari geseran. Hasilkan haba seperti menggosok kedua belah tangan. Ni dah buat dalam kelas lagi tu. Objek berat sukar bergerak seperti lebih berat, lebih besar geseran. Ni dah terangkan tadi. Objek haus dan koyak, getah pemadam semakin kecil. Tapak kasut semakin halus atau semakin haus, sebenarnya makin nipis. Dapat elakkan daripada tergelincir. Ini kebaikan geseran lah. Ini kebaikan. Kalau kita perhatikan, objek bergerak perlahan untuk berikan kenderaan, itu baik. Hasilkan haba bagi enjin tidak baik. Bagi mancis baik. Objek berat sukar bergerak. Yang ini kurang sikit kebaikan dia. Objek haus dan koyak, ini tidak baik. Tampak semakin haus bukan tidak baik. Jadi mana ada kebaikan dan keburukannya dekat situ. Harap murid-murid jelas lah. Kalau tak faham boleh ulang balik video yang ini. Okey, macam mana cara kita nak kurangkan dan kita tingkatkan daya geseran? Ada masa kita rasa kita nak kurang, ada masa kita nak tambah. Ini cikgu dah nyatakan tadi tu. Kita gunakan pelincir dalam enjin. Pelincir macam minyak, grease dan sebagainya. Contoh minyak, lilin, grease, bola besi. Kadang murid panggil ball bearing. Dekat roda tayar ada ball bearing. Okey, cushion udara. Okey, cushion udara ni kalau murid-murid nak tahu, contohnya macam dekat negara Jepun. Negara Jepun dia ada panggil bullet train. Bullet train. So dekat situ dia antara dia punya rail dia dengan roda kereta tu adalah magnetic. Magnetic. Dia ada macam magnet dekat situ. Jadi kalau mungkin ingat lagi darjah 3 tak silap cikgu pernah belajar tentang magnet. Kutub yang sama akan menolak. Jadi dalam kelajuan yang tinggi kita nampak dia bergerak dekat situ. Dia bergerak sebenarnya dia dalam keadaan terapung. Dia keadaan terapung. Bukanlah tinggi sangat macam terapung macam drone gitu, tidak. Dia naik sikit daripada landasan tetapi tidak tergelincir. Mana dia boleh bergerak dengan laju untuk cushion udara ni. Ataupun kalau mungkin tahu ada satu lagi kenderaan yang boleh digunakan di dua alam, dekat permukaan air dan dekat di atas jalan raya. Siapa ingat lagi apa dalam kenderaan tu? Kalau tak ingat namanya hovercraft. Hovercraft. Jadi tak ada gambar dekat sini. Murid-murid nanti boleh Google, tengok dekat situ hovercraft. Hovercraft dia ada cushion udara dekat situ. Jadi dekat air tak ada, dia memang bersentuh lah. Tapi untuk kurangkan geseran, jadi dia kalau dekat permukaan jalan raya dia boleh bergerak kat situ, dia dalam keadaan ada cushion udara kat situ. So kita boleh gunakan air tadi untuk licinkan, gunakan penggolek, bedak. Bedak ni biasa kat mana kita guna? Biasa kalau kita main carom, sebenarnya tak mesti gunakan bedak. Dia ada dia punya tepung dia sendiri. Tapi kalau tepung tak ada, tengok ada bedak. Adik itu boleh digunakan supaya kita main carom tu licin saja kan. Pun boleh mengurangkan daya geseran juga. So permukaan bersentuhan saling menggelosor dengan mudah. Tu mana cara kita kurangkan geseran. Gunakan permukaan kering. Okey, untuk kita tingkatkan. Untuk kita nanti mengurangkan. Ini untuk kita tingkatkan. Kita nak tingkatkan geseran. Ini untuk cari kebaikan dia. Gunakan permukaan yang kering. Macam tadi nak buka botol, tangan kena kering. Nak buka penutup botol, tangan kena kering. Okey. Jari kena kering. Jadi permukaan kasar. Okey, lapis anti getah dalam bilik mandi. Kat bilik mandi kan. Bilik mandi kan kadang-kadang licin. Bila kita mandi ada lebihan sabun mandian kita menjaga lantai licin. Jadi dekat situ ada mat ataupun pelapis bagi mengelakkan jatuh di bilik air. Banyak kes kadang-kadang kesian kalau ada ayah yang dah uzur atau nenek. Jadi licin tu boleh membahayakan. Mana kalau tergelincir dekat situ boleh menyebabkan kepala terhantuk dekat siki bilik air ataupun dekat mangkuk tadah dan sebagainya. Itu sangat berbahaya lah.
So jadi apa lagi? Corak tapak kasut. Macam tadilah. Karena kalau tak nak beli kasut mungkin boleh pergi baiki, dia akan tukar tapak yang baru yang ada bunga, jadi boleh menyelamatkan kita daripada tergelincir. Okay, jadi selamat memandu pada jalan kering daripada jalan yang basah. Sebab tu kalau dekat jalan yang kering tak ada masalah lah, tapi bukan bermakna jalan kering tu kita boleh memandu sesuka hati kita dalam kelajuan yang tinggi, tidak. Bermaksudnya kita lebih selamat. Tapi kalau jalan yang licin, kita tak kena kurangkan kelajuan pemanduan kita. Jadi dapat menyelamatkan kita. So ini adalah hipotesis andaian kita, andaian awak. Okay, cikgu tanya kat sini. Kita tengok. Objek bergerak lebih jauh di permukaan yang lebih halus sebelum berhenti. Ataupun cikgu ulang balik. Objek bergerak lebih jauh di permukaan yang lebih licin sebelum berhenti. Betul atau tidak? Tadi cikgu dah ceritakan bila kita gulingkan bola pada permukaan simen, kita tengok dia jauh ke dekat. Walaupun cikgu tak buat sekarang, cikgu tak ada benda yang cikgu nak tunjuk, mungkin sebab skrin ni agak kecil kat situ, tapi awak boleh cuba kat rumah, yang kita kalau kita gulik kat atas simen, jauh ke dekat dia pergi. Cuba kita guna dekat permukaan rumput pula, objek bergerak lebih dekat pada permukaan lebih kasar sebelum berhenti. Kita boleh cuba dekat permukaan rumput. Kita belum begitu fikir. Kalau kata rumput, agak-agak kalau kita golekkan jauh ke dekat itu. Itu nampak perbezaan dua kat situ. So, cikgu rasa ini adalah kita menyebut sis, mana kita andaikan kalau licin dia pergi jauh, kalau kasar dia pergi dekat. Okey. Okey, mengurangkan kini diulang balik tadi, gunakan pelincir, gunakan permukaan kering, permukaan kasar, lapis anti keselerat, anti gelincir, corak tapak kasar lebih kasar, selamat memandu pada jalan kering daripada basah. Dia ni dah sebut tadi, minta maaf. Okey, kelebihan dan keburukan. Okey, kalau tak nampak cikgu bacakan saja. Kelebihan dan keburukan daya geser. Kelebihan dia membolehkan kita berjalan dan berlari. Okey, kelebihannya kalau licin sukar untuk berjalan dan berlari. Mengekalkan objek yang pegung. Mana kalau licin benda tu tidak bergerak lah. Kalau kalau kasar objek tu tak bergerak. Kelebihannya mudah memegang botol dengan tangan yang kering. Okey, yang ini apa lagi kelebihannya? Kucing guna kuku untuk tingkatkan geseran. Kucing dia panjat pokok. Bila pernah tengok anjing panjat pokok tak? Jangan kan? Sebab apa anjing dengan kucing? Kucing dia pakai kuku dia, jadi sebab tu dia boleh panjat pokok kat situ. Keburukan, daya botak atau haus, mudah tergelincir. Enjin hasilkan haba dan kemungkinan rosak. Ni cikgu dah ceritakan tadi. Okay, cikgu rasa ni slide yang terakhir. Jadi 5 kelebihan dan keburukan exam. Kita tengok dia punya kelebihan. Perhatikan betul-betul. Tapi cikgu baca sampai perhatikan. Membolehkan kita berlari dan berjalan. Memudahkan memegang botol dengan tangan kering. Kucing guna kuku untuk tingkatkan geseran. Itu kelebihan dia. Kereta boleh bergerak ke depan. Bayangkan kalau tayar botak dekat jalan apa nama tu, kereta four-wheel drive, kereta pacuan 4 roda yang masuk dekat jalan-jalan di hutan balak tu, jalan tanah merah tu, dia memang suka. Dia jalan raya biasa dia tak suka. Dia suka masuk dekat hutan-hutan tu untuk adventure. So jadi bila roda tu licin, ada lopak air kat situ, dia suka. Tapi kalau dia kasar, kereta boleh bergerak ke depan. So keburukan dia tadi, dia nyatakan tadi, tayar botak haus dan tergelincir, komponen yang juga akan habis dan mungkin rosak. So cikgu harap murid-murid jelas apa yang cikgu terangkan ni. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik, ataupun cikgu rasa murid-murid kalau tengok apa yang tertera dekat slide yang ada ni, murid-murid boleh faham. So cikgu harap murid-murid selepas ini insya-Allah cikgu akan share, ada soalan cikgu akan share. Saya ulang sekali lagi, maknanya
murid-murid tak perlu salin soalan, tapi kalaulah nak juga soalan tu ada printer, nak printer pula, tapi bukan satu perasaan. Cikgu mudahkan saja, maknanya murid tulis jawapan, mana kalau nak rujuk soalan tu akan boleh tengoklah dekat handphone dalam grup Telegram Namu Mustari. Sekuat-kuatnya murid cuba tulis jawapan dekat situ. InsyaAllah pada hari Khamis kita akan bincangkan jawapan tu, dan cikgu akan adalah soalan yang lain yang kita boleh bincang bersama. So jadi selamat belajar, selamat mengulangi pelajaran. Gunakan masa sebaik mungkin dalam tempoh cuti ini. Cuti tidak bermakna kita tidak menuntut ilmu, mana bukan penghalang bagi kita untuk belajar dekat situ. Jadi sambil kita menyambut Aidilfitri walaupun bersama ahli keluarga dan sanak saudara, sekurang-kurangnya kemungkinan ada hikmah di sebaliknya, iaitu kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan adik-adik kita. Jadi di kesempatan ini juga cikgu kemungkinan lah itu tak sempat nak bercakap apa-apa. Ada kata salah silap cikgu sepanjang cikgu mendidik awak bagi tahun ini, bersama awak kelas Namu Mustari yang cikgu mungkin secara sengaja atau tidak bergurau, mungkin menyinggung perasaan bagi mana-mana murid, cikgu mohon ampun dan maaf. Bagi mana-mana murid yang berikan ucapan salam Aidilfitri dan ucapan selamat Hari Guru semalam, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.